Salam sejahtera bersama saya Nebrin Majid dalam 15 minit MMTV, edisi 2 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM mendapati kekurangan bekalan beras putih tempatan BPT dalam pasaran negara berpunca daripada pembelian panik pengguna. Lebih memburukkan, keadaan video tular kononnya bekalan beras akan habis menyebabkan orang ramai menyerbu pasar raya untuk mendapatkan beras dalam kuantiti yang lebih banyak. Menteri KPKM, Datuk Seri Mohamad Sabo berkata orang ramai sepatutnya tidak membuat pembelian panik dan seharusnya membeli beras mengikut keperluan bulanan keluarga dan tidak menyimpan stok. Mengakui keadaan bekalan agak kelam kabut ekoran keputusan India yang menamatkan ekspor, jelas Mohamad bagaimanapun keadaan kini kembali baik dengan pelan yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan. Jelasnya dalam mencari penyelesaian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA kini sedang berusaha ke arah toyan hasil padi selama 5 musim untuk tempoh 2 tahun. Tambah beliau, walaupun usaha ini dilihat memerlukan tempoh, beberapa tahun penanaman padi juga bakal dikembangkan dengan lebih luas di negeri Terengganu, Pahang, Sabah dan Sarawak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan penutupan sekolah berikutan masalah jerebu hanya dibuat sekiranya dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan KKM. Beliau berkata Kementerian Pendidikan KPM setakat ini masih kekal dengan prosedur operasi standard SOP sedia ada sehingga menerima arahan seterusnya. Jelasnya jika indeks pencemaran udara IPU lebih daripada 100, pihaknya akan melarang sebarang aktiviti dilakukan di luar bilik darjah. Selain itu, Fadlina menegaskan garis panduan tersebut terpakai kepada semua dan mesti dipatuhi bagi mengelakkan berlaku kejadian tidak diingini. Terdahulu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia memberi amaran Malaysia mungkin berdepan masalah jerebu rentah sempadan dalam masa terdekat. Situasi itu dijangka berlaku susulan ramalan cuaca lebih kering ekoran fenomena El Nino yang berterusan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Datuk Seri Mohamad Sanusi Mat Noor menafikan ucapannya pada program jelajah Mega PNBest Ogos lalu memfitnah Tan Sri Vincent Tan dan syarikatnya Berjaya Land Berhad. Jelasnya ucapan yang dibuat tersebut merujuk kepada isu tata kelola dan keterisan yang didakwa berlaku dalam pentadbiran ahli-ahli politik Pakatan Harapan Barisan Nasional PHBN terutamanya membabitkan Menteri Besar Selangor. Menteri Besar Kedah itu turut menyatakan sebagai ahli politik pembangkang, beliau mempunyai tanggungjawab moral dan sosial untuk mendedahkan sebarang isu tata kelola dan keterisan dalam pentadbiran dipegang ahli-ahli politik PHBN. Sementara itu, Menteri Besar Kedah yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional PN berkata, demikian dalam pembelaannya berkaitan saman yang difailkan oleh Vincent atau nama penuhnya Vincent Tan Chee Yun berhubung Projek Maritim Selangor SMG. Ahli Dewan Undangan Jeneri itu juga menyatakan Vincent dan Berjaya Land tidak mengalami sebarang kerugian kerana projek SMG masih lagi diteruskan. Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN masing-masing mendakwa yakin boleh memenangi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Belangai jika peratusan keluar mengundi mencapai sekurang-kurangnya 70%. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata beliau yakin bahawa BN bukan sahaja mampu mempertahankan kerusi pelangai, sebaliknya mampu meraih majoriti besar jika peratusan keluar mengundi mencecah peratusan tersebut. Dalam pada itu, Kasim Samad juga mendakwa peratus keluar mengundi memainkan pengaruh yang besar serta yakin PN boleh merampas kerusi tersebut jika pengundi memangkahnya sebagai wakil rakyat. Untuk rekod, PRK Dun Pelangai yang menyaksikan pertemuan 3 penjuru antara BN, PN dan bebas terpaksa diadakan ekoran kematian Datuk Seri Johari Harun dalam insiden pesawat terhempas di Elmina, Shah Alam. Permohonan Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi mendapatkan dokumen berhubung kes saman fitnah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditolak Mahkamah Tinggi hari ini dengan kos RM2,000.
Pesuruhjaya Kehakiman Zahara Hussain memutuskan demikian selepas peristiwa-peristiwa yang dipetik Anwar berlaku beberapa tahun lalu dan tidak direkodkan. Antara dokumen yang dipohon bekas Perdana Menteri itu adalah berkaitan dakwaan Konsortium Perkapalan Berhad KPB yang diselamatkan oleh Petronas dan Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia MISC pada 1997 serta pemberian kontrak kepada Opcom Kabel Sunan Berhad oleh Telekom Malaysia Berhad pada 2003. Mahkamah kemudian menetapkan 3 November depan bagi pengurusan kes untuk kedua-dua pihak memaklumkan permohonan interlokutori lain. Pada 5 Mei lalu, Tun M memfailkan saman fitnah dan menuntut ganti rugi RM150 juta terhadap ahli Parlimen Tambun itu berhubung dakwaan dibuat bekas timbalannya bahawa beliau menggunakan kedudukannya untuk memberkayakan diri, keluarga dan bersifat resis. Dakwaan tersebut dikatakan dibuat oleh Presiden PKR itu ketika berucap semasa ucapan dasar pada Kongres Nasional 2023 parti berkenaan pada 18 Mac lalu di Stadium Melawati, Shah Alam. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya insiden serangan berani mati di Ankara semalam sehingga mencederakan 2 orang pegawai polis. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan sebagai tanda solidariti bersama Turki dan seiring dengan pendirian masyarakat antarabangsa, Malaysia menentang penuh sebarang bentuk tindakan keganasan bertujuan mengganggu proses politik yang sah. Wisma Putra turut mengesahkan setakat ini tiada laporan rakyat Malaysia terlibat dalam kejadian itu selain memantau perkembangan terkini dan berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan berkaitan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dalam kejadian tersebut, 2 penyerang meletupkan bom di hadapan bangunan kerajaan Turki di Ankara menyebabkan kedua-dua penyerang maut dan 2 pegawai polis cedera. Sementara itu, kumpulan militan Kurdis mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Berita luar negara, kebakaran yang mengorbankan 113 orang dalam satu majlis perkahwinan pada Selasa lalu di Bandar Hamdaniya yang dikenali sebagai Karakosh Utara Iraq berpunca daripada kecuaian serius dan kelemahan langkah keselamatan. Menurut Menteri Dalam Negeri Abdul Amir Al-Shammari, kebakaran tersebut berpunca dari bunga api yang dinyalakan di dalam dewan yang kemudiannya terkena perhiasan bahan mudah terbakar sehingga merebak ke seluruh ruang. Sekurang-kurangnya 150 individu cedera akibat melecur, terhidu asap dan dipicak ketika berasak cuba menyelamatkan diri. Kebakaran berlaku di sebuah dewan yang boleh menampung 400 tetamu tetapi pemilik membenarkan kehadiran melebihi 900 jemputan. Dilaporkan 14 individu termasuk pemilik dewan, 10 pekerja dan 3 orang yang disyaki telah ditahan oleh pihak berkuasa berkaitan insiden tersebut. Seorang ibu mengamuk di sebuah sekolah rendah kerana marah setelah mengetahui anaknya diberikan suntikan vaksin tanpa mendapat kebenaran daripadanya terlebih dahulu. Wanita tersebut yang merupakan isteri kepada seorang anggota polis itu bertindak berang kerana maklum balas yang diterima dari pihak sekolah tidak memuaskan hatinya. Ketua Polis Maluku M. Roy O'Hairat berkata wanita itu mengamuk kerana dia tidak dapat menerima hakikat bahawa anaknya disuntik vaksin tanpa izin. Setiausaha Yayasan Pendidikan Katolik Ambonia John Domatubun menyatakan sekolah berkenaan tidak memberikan suntikan vaksinasi, sebaliknya hanya membenarkan murid-muridnya menerima suntikan imunisasi. Kejadian itu berlaku di Sekolah Dasar Xaverius Ambon, Kota Ambon pada Rabu lalu dan video isteri anggota polis itu mengamuk tular di media sosial. Encik Tahu buntu memikirkan bagaimana beliau hendak sambung pelajaran ke peringkat PhD. Apa susah-susah? PSN kan ada? Betul ke? Abang, boleh tolong saya masak tak? Boleh saya. Kita beralih ke berita ekonomi. Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2023 Anjuran Permodalan Nasional Berhad PNB memberi fokus terhadap peningkatan tahap literasi kewangan dalam kalangan rakyat Malaysia sambil menerapkan elemen sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perasmian MSAM 2023 berlangsung dengan jayanya di setiap Fontaines Bertam Pulau Pinang pada Ahad.
Pengerusi kumpulan PNB Raja Tan Sri Arsyad Raja Tun Uda berkata program yang dianjurkan sejak tahun 2000 itu memenuhi kesemua 4 teras komitmen tanggungjawab sosial korporat iaitu pendidikan, literasi kewangan, pembangunan komuniti dan inisiatif perkongsian ilmu pengetahuan. Ujarnya, MSEM memfokuskan elemen STEM yang diterapkan dalam kandungan dan ruang pameran bertujuan untuk memberi inspirasi kepada semua khususnya golongan muda untuk terus menimba ilmu dan mengejar pendidikan tinggi serta mencuburi bidang STEM. Aspirasi pelaksanaan MSEM 2023 yang bertemakan bijak melabur, santai berhibur adalah untuk meningkatkan tahap celik kewangan dalam kalangan rakyat Malaysia dengan menyediakan saluran yang betul untuk memahami kepentingan pelaburan unit amanah jangka panjang. Kali kedua diadakan di Pulau Pinang, MSEM dengan pelbagai acara pendidikan pelaburan yang menarik ini dapat memberi manfaat kepada 150,000 pengunjung secara purata setiap tahun sejak penganjurannya pada 2000. Pembangunan standard baharu halal Malaysia menjadi penanda aras bahawa industri halal negara semakin maju di samping berkembang pesat ke peringkat antarabangsa. Perkara itu dinyatakan oleh pensyarah pengurusan industri halal Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara UiTM Muhammad Afiq Abdul Razak sempena penganjuran Malaysia International Halal Showcase baru-baru ini. Beliau berkata menerusi acara tersebut Jabatan Standard Malaysia JSM mengadakan program seminar on halal profession bagi membentangkan satu standard baharu di bawah Suri Standard Halal Malaysia. Seminar itu dibentangkan panelis terdiri daripada pelbagai agensi termasuk Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia MITI, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Halal Development Corporation Berhad HDC, JSM dan Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Beralih ke berita sukan, skuad Speedy Tigers enggan terus bersedih, sebaliknya terus fokus pada aksi terakhir kumpulan B dengan misi wajib menang bertemu China dalam usaha muncul juara kumpulan pada Temasa Sukan Asia Hangzhou 2022 malam ini. Pengendali skuad negara Arul Selvaraj memberi jaminan bahawa pasukan tidak akan berputih mata, sebaliknya meminta anak-anak buahnya terus memberi tumpuan dan berusaha untuk mencuri mata penuh sekaligus lolos ke peringkat separuh akhir. Untuk rekod kali terakhir Malaysia bertemu China adalah pada saingan trofi juara-juara Asia ASCT 2023 yang menyaksikan skuad negara tidak berdepan masalah membenam lawan 5-1. Pasukan negara kini menduduki tangga kedua kumpulan B dengan mengutip 9 mata, manakala China kekal melalui carta dengan 12 mata. Kuartet 4x100 meter negara layak ke final Sukan Asia Hangzhou selepas menduduki tempat ketiga perlumbaan saringan pertama di Stadium Pusat Olimpik Hangzhou pagi tadi. Membariskan Khairul Hafiz Jantan, Arsyad Mat Saad, Jonathan Neipa dan Muhammad Azim Fahmi. Kuartet negara mencatatkan masa 39.4 saat untuk mengesahkan tempat ke peringkat akhir. Catatan masa itu meletakkan kuartet negara di kedudukan keempat daripada 8 pasukan yang layak, menerusi 2 saringan dan berpotensi untuk mendapatkan pingat menjelang perlumbaan final esok. Tuan rumah China muncul pasukan terpantas dengan 38.62 saat, diikuti kuartet Korea Selatan dan Jepun masing-masing dengan catatan 38.75 saat dan 38.99 saat. Rekod kebangsaan dalam acara 4x100 meter adalah 39.09 saat yang dilakukan sewaktu kuartet negara merangkul pingat perak pada Sukan Si Hanoi di Vietnam tahun lalu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 3 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.